Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, pengacara anda Ayuni Hairunisa binti Asmadi dalam rancangan On Call for Today. Syukur pada ilahi dengan izinnya dapat kita bersua lagi bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku baru-baru ini melalui panggilan video. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada perbincangan ini, insyaAllah. Tajuk perbincangan pada hari ini berkisar mengenai isu penyakit berjangkit yang menular dalam kalangan kanak-kanak, iaitu penyakit HFMD yang berfokuskan kepada taska, tadika atau pusat jagaan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok roka. HFMD menular pada suatu saat. Mari bincangkan buruk baiknya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan dua orang tetamu jemputan yang berada di dalam talian. Baiklah, tetamu jemputan yang pertama, Cik Nur Atikah Hasnizam, iaitu merupakan seorang pensyarah dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Selangor. Beliau telah berkhidmat lebih kurang 3 tahun di Selangor dan saya ucapkan selamat datang kepada Cik Nur Atikah. Terima kasih di atas undangan yang dijemput ini. Terima kasih Puan Ayuni. Maafkan saya Cik Ayuni. Sama-sama Cik Atikah. Seterusnya, kita pergi pula ke tetamu jemputan yang kedua, Puan Suzana Abdullah, iaitu merupakan pengetua Idrisi International School di Shah Alam, Selangor. Beliau telah berkhidmat selama 5 tahun sebagai pengetua. Selamat datang kami ucapkan Puan Suzana Abdullah. Terima kasih Cik Ayuni Hairunisa kerana menjemput saya di rancangan anda ini pada hari ini, dan selamat datang juga kepada Cik Nur Atikah Hasnizam. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kedua tetamu kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu seperti yang kita tahu ya, Puan Suzana dan Cik Atikah, kita telah pun mengetahui bahawa penyakit berjangkit ini sering berlaku di dalam kalangan kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke bawah. Dan hal ini menyebabkan orang dewasa mempunyai antibodi dan imuniti serta tidak berupaya untuk mempunyai sebarang jangkitan walaupun terdedah kepada penyakit HFMD ini. Oleh itu, kanak-kanak lebih cenderung untuk berjangkit kerana mempunyai antibodi badan yang lebih lemah berbanding orang dewasa. Tambahan lagi, umumnya kanak-kanak dalam lingkungan bawah 5 tahun akan menunjukkan kesan HFMD yang lebih ketara berbanding kanak-kanak yang lebih tua. Ini kerana sakit ulcer di mulut membuatkan mereka rasa sangat tidak selesa dan susah untuk makan. Dan kata-kata ini saya ambil daripada satu ucapan daripada Columbia Asia Hospital pada tahun 2022. Jadi sebagai pembuka perbincangan kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada tetamu jemputan kita yang pertama, iaitu pengetua kita, Puan Suzana. Apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan penyakit HFMD ini? Dan apakah simptomnya, Puan Suzana? Silakan. Okey, terima kasih kepada Encik Ayuni. Soalan yang sangat menarik ya. Okey, apa yang kita tahu HFMD ini bermaksud hand, foot, mouth and mouth disease, atau bahasa Melayunya diterjemahkan sebagai penyakit tangan, kaki dan mulut, yang dikesan bermula pada tahun 1997. Penyakit HFMD ini disebabkan daripada beberapa kumpulan virus yang khususnya daripada Coxsackie A16, Coxsackie A6 dan enterovirus dan beberapa virus yang lain. Antara simptom HFMD ini adalah seperti demam, ruam, melepus ataupun blister pada tangan, kaki dan ulcer pada mulut atau lidah serta mengalami gangguan di saluran pernafasan. Kanak-kanak yang menghidapi penyakit ini juga akan mengalami ruam yang kering dan mengambil masa 5 hingga 7 hari untuk sembuh sepenuhnya. Jadi itulah. Terima kasih Puan Suzana atas penjelasan tersebut. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas ya sebenarnya. Sememangnya kita akui berlaku peningkatan kes di dalam negara yang menyebabkan penutupan sementara beberapa premis taska, tadika ataupun pusat jagaan. Jadi saya ingin bertanyakan persoalan saya kepada Cik Atikah, tetamu jemputan kita yang kedua. Bagaimanakah Cik Atikah melihat peningkatan kes ini dari segi analisis datanya dan apakah punca berlakunya peningkatan kes HFMD di taska, tadika atau pusat jagaan? Silakan Cik Atikah. Terima kasih Cik Ayuni atas soalan yang diberikan. Melalui analisis data yang dapat saya nyatakan ialah terdapat sebanyak 10 taska di negeri Pulau Pinang diarahkan tutup seminggu yang lalu. Ia berikutan dengan peningkatan kes jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di negeri itu. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Pertanian dan Industri Asas Tani serta Pembangunan Luar Bandar Negeri, Dr. Afi Bahardin menjelaskan bahawa terdapat 1,555 kes dilaporkan di Pulau Pinang sejak Januari 2018 hingga 4 Julai 2018. Sekaligus, ia menunjukkan peningkatan sebanyak 48% berbanding tempoh sama tahun lalu. Dan antara punca-punca berlakunya penyakit HFMD ini, kurang amalan kebersihan diri yang baik dari segi tidak mengamalkan
tabiat mencuci tangan seorang kanak-kanak itu mudah dijangkiti dengan penyakit HFMD. Yang kedua, selain itu berpunca daripada interaksi antara kanak-kanak itu sendiri dari segi mempunyai pergaulan yang rapat di antara mereka menyebabkan mereka mudah dijangkiti dan terdedah dengan penyakit ini. Akhir sekali, ia berpunca daripada perkongsian barang peribadi kanak-kanak itu sendiri. Seperti kita tahu, kuman atau bakteria boleh dilihat tidak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Perkongsian barang peribadi ini boleh menyebabkan kanak-kanak yang sakit menjangkiti virus ini kepada kanak-kanak yang sihat melalui cecair lepuh atau air liur. Terima kasih diucapkan. Terima kasih kepada Cik Atika. Berdasarkan penerangan tadi kita dapat lihat di sini bahawa pentingnya kita peka dengan keadaan sekeliling, lebih-lebih lagi punca atau faktor ini menyebabkan berlakunya peningkatan kes penyakit HFMD ini di dalam negara. Keadaan ini sudah pastinya memerlukan pihak-pihak tertentu untuk memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini daripada terus menular dengan lebih teruk. Jadi soalan saya kembali kepada Puan Suzana. Pada pandangan Puan Suzana, sebagai pengetua di sebuah premis tadika, apakah langkah-langkah penyelesaian yang sewajarnya dilaksanakan oleh pihak taska, tadika ataupun pusat jagaan? Silakan Puan Suzana. Terima kasih Cik Ayuni atas soalan yang diajukan. Okey, antara langkah-langkah penyelesaian bagi membendung penularan penyakit wabak HFMD ini ialah yang pertama sekali, kita perlulah mengamalkan kebersihan diri. Bagi saya, kebersihan diri ini adalah penting untuk diamalkan agar penyakit HFMD ini tidak berleluasa dan dapat dielakkan daripada menjangkiti, terutama sekali kanak-kanak lah. Okay. Antara amalan kebersihan yang boleh diamalkan adalah mencuci tangan dengan betul. Ibu bapa dan pengasuh perlulah menitik beratkan amalan mencuci tangan ini kerana ini merupakan cara yang terbaik dan paling asas lah untuk kita mencegah dan mengawal jangkitan HFMD ini. Hal ini kerana virus penyakit HFMD ini kita tidak dapat lihat dengan menggunakan mata kasar. Membasuh tangan dengan menggunakan sabun hendaklah dijadikan rutin harian yang wajib dan tetap bagi mengelak berlakunya penularan penyakit HFMD ini. Oleh itu, sebagai ibu bapa dan pengasuh, hendaklah sentiasa juga memantau serta peka dengan keadaan kesihatan kanak-kanak agar tiada jangkitan yang boleh berlaku di sekeliling mereka. Dan kita teruskan yang kepada poin yang kedua ialah mengelakkan kanak-kanak berinteraksi antara satu sama lain. Ini merupakan langkah penyelesaian yang awal boleh dilakukan kerana kanak-kanak seperti yang kita tahu mereka ini suka bermain. Mereka berinteraksi melalui bermain. Jadi kanak-kanak ini mempunyai ketahanan tubuh atau antibodi yang lemah dan belum boleh dibentuk secara kukuh. Walaupun kanak-kanak ini diberikan imunisasi sejak kecil. Oleh itu, kanak-kanak tidak sepatutnya lah berinteraksi antara satu sama lain kerana mereka boleh berjangkit melalui interaksi antara satu sama lain lah kan. Hal ini kerana tahap kesihatan kanak-kanak lebih penting dan patut dilindungi. Okey, yang seterusnya ialah kita perlu mengelakkan berkongsi barangan kebersihan diri. Ini pentingnya kerana kita hendak memastikan tiada sebarang jangkitan yang boleh berlaku di kalangan kanak-kanak. Sebagai contoh, berkongsi tuala mandi. Memandangkan kanak-kanak mempunyai kadar imunisasi yang rendah, kadar keboleh jangkitan yang tinggi itu boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja ketika berkongsi barangan peribadi yang sama. Oleh itu, sebagai ibu bapa dan pengasuh hendaklah memastikan setiap kanak-kanak mempunyai tuala mandi masing-masing tanpa berkongsi dengan kanak-kanak yang lain agar kadar keboleh jangkitan dapat dikurangkan dengan serta-merta. Dan yang terakhir ialah mendapatkan rawatan awal jika mempunyai simptom-simptom penyakit HFMD ini. Kanak-kanak yang mempunyai simptom awal penyakit HFMD ini digalakkan untuk mendapat rawatan awal dengan berjumpa doktor. Menurut Muhammad Hafiz Yaakob pada tahun 2002, mengeluarkan artikel yang menekankan kanak-kanak yang telah dijangkiti penting untuk ibu bapa atau penjaga untuk mengetahui tanda-tanda amaran atau warning signs terhadap kanak-kanak tersebut. Seperti yang sedia maklum, penyakit HFMD ini tidak mempunyai suntikan yang khusus untuk mencegah penyakit ini. Oleh itu, sebagai ibu bapa dan pengasuh hendaklah memainkan peranan yang penting dan tepat
menerima rawatan dan susulan awal juga dapat membantu mencegah penyakit HFMD ini dengan menerima beberapa nasihat daripada doktor di mana-mana hospital yang terdekat. Jadi terima kasih. Jawapan yang sangat mantap dan daripada Puan Suzana tentang langkah-langkah penyelesaian yang boleh kita adaptasikan untuk mengatasi penularan HFMD ni. Namun begitu, pastinya penutupan premis-premis taska, tadika atau pusat jagaan ini akan menjejaskan proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak tersebut. Jadi mungkin saya boleh bertanya kepada kedua-dua tetamu kita pada kali ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini kan. Mungkin tetamu kita boleh berkongsi dengan kita apakah harapan anda berdua terhadap penularan penyakit HFMD yang berlaku di negara kita ini. Kita mulakan dengan Cik Atika, silakan. Bagi penyakit ini, saya berharap penularan penyakit HFMD ini semakin berkurang di negara kita. Sekaligus saya berharap untuk ibu bapa yang menjaga anak-anak sentiasa memastikan rumahnya dalam keadaan bersih. Jika anak-anak yang mempunyai barang permainan, ibu bapa hendaklah membersihkan mainan mereka dengan menggunakan sanitizer atau pencuci mainan. Dan untuk pengasuh yang membuka taska atau tadika, perlu memastikan tahap kebersihan mereka adalah tinggi dan utama agar kanak-kanak sentiasa hidup dalam keadaan yang baik dan sihat sentiasa. Terima kasih. Terima kasih Cik Atika. Kita pergi kepada Puan Suzana pula. Harapan daripada Puan Suzana. Harapan saya adalah diharapkan ibu bapa, pengasuh dan juga penjaga pusat jagaan taska ini supaya lebih prihatin dan peka terhadap situasi penularan wabak penyakit HFMD ini. Hal ini kerana kesihatan kanak-kanak kita perlulah lindungi dan sentiasa macam mana cakap macam jagalah. Dan ibu bapa ni adalah ibu bapa, pengasuh dan penjaga pusat jagaan tadika ini adalah pihak yang bertanggungjawab. Sebab kanak-kanak ni adalah pemata negara. Betul dan tepat sekali daripada Puan Suzana. Semoga kita boleh dapat manfaat dan boleh menerima harapan mereka tu sebagai salah satu motivasi untuk kita menghadapi penularan HFMD ni. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini kerana sudi hadir di dalam talian dalam rancangan kami iaitu On Call for Today dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya ingin memberikan sedikit rumusan daripada perbincangan kita pada hari ini. Di mana penyakit HFMD ini amatlah berbahaya kepada kanak-kanak terutamanya dan perkara ini sangat perlu dititik beratkan oleh ibu bapa, guru dan pendidik terutamanya. Dan pihak yang bertanggungjawab juga perlulah mengambil langkah berjaga-jaga dalam membendung penyakit HFMD ini daripada merebak seperti kita melakukan aktiviti sanitasi, pusat jagaan taska, tadika atau prasekolah. Rawatan awal juga amat digalakkan dan ini dapat membantu mencegah penyakit HFMD dengan menerima nasihat daripada doktor pakar dan pihak-pihak yang lebih pakar dalam bidang-bidang perubatan. Akhir sekali, ibu bapa, guru dan pendidik perlulah peka terhadap persekitaran sekeliling dan memantau keadaan kanak-kanak bagi mengelakkan penyakit HFMD ini berlaku. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantunan indah daripada saya. Tuailah padi antar masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat daripada saya sehingga kita bertemu lagi dalam rancangan On Call for Today. Akhir kata daripada saya, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.